Saya Lokman Haris bersiaran langsung dari Kampung Iboi di Baling, Kedah, Ground Zero. Tragedi banjir 4 Julai lepas yang menjejaskan hampir 1,500 orang mangsa dan mengorbankan 3 nyawa. Kita lihat di sini, walaupun sedikit gelap, kemusnahan sedikit sebanyak yang dibawakan. Jengkaut juga berada di situ. Sebahagian daripada proses membersihkan balak dan juga pokok-pokok dan juga kereta, motosikal dan pelbagai barangan yang dihanyutkan arus deras yang datang daripada hulu sungai itu atas gunung pada 4 Julai yang lepas. Laporan sudah kami bawakan berkali-kali. Kali ini mungkin adalah elemen yang terpenting, iaitu apa yang kita tahu berkenaan dengan punca kejadian ini. Kerana tanpa kita kenal pasti punca, sukar untuk kita pastikan ia tidak berulang lagi. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah penduduk di Baling? Saya mau bersama dengan Mokhtar Mohamed Piah. Mokhtar Mohamed Piah adalah AJK Persatuan Bantahan Projek Musang King. Pertama sekali, Tuan Mokhtar, apa yang penduduk diberitahu ataupun apa yang penduduk faham berkenaan dengan mengapa kejadian pada 4 Julai lepas terjadi? Sebelum ini, pada 2018, kami cuba membantahlah keadaan projek di atas bukit sana. Lepas hampir bertahun tiada jawapan daripada bantahan itu, tak ada respon lah daripada bantahan itu. Dan inilah terima akibat banjir lumpur. Habis penduduk masyarakat di sini dan dia punya tanaman-tanaman masyarakat dan sampai meragut nyawa lah di sini. Yang penduduk di sini semua ahli keluarga saya. Di sini yang meragut nyawa tu orang kampung semua sampailah ke Kupang sana. Maksudnya penduduk tempatan berpendapat bahawa projek itu yang menjadi punca ini, apa sebenarnya yang berlaku di situ dan apa yang membuatkan penduduk kampung yakin dan percaya bahawa itu puncanya dan bukan lain puncanya? Saya rasa 100% projek daripada projek itu. Hikisan bukit dan takungan-takungan untuk menyerang pokok projek itu, itulah yang punca yang jadi banjir di sini. Itu je lah saya dapat katakan, sebab saya dah rasa penduduk sini tak rasa macam tak ada jawapan, sebab setiap kali kami buat bantahan memang tak ada respon daripada pihak kerajaan. Mungkin ada antara anda di luar sana yang melihat pegawai polis yang mengawal trafik di luar sini. Ini adalah Jambatan Iboi yang baru didirikan semula 2 hari lepas selepas dihanyutkan oleh air. Jambatan ini kekal hanya satu laluan. Jadi mereka perlu mengambil giliran untuk lalu di jambatan ini. Mungkin kita boleh ke tepi sedikit untuk tidak mengganggu lalu lintas. Jadi melihat kepada tragedi pada 4 Julai lepas, sudah ada tindakan dan bantahan yang diberikan menurut Mokhtar oleh penduduk kampung. Ada sebarang pembaharuan keinginan ataupun semangat untuk mengambil langkah-langkah yang baru, kerana itu sebelum insiden terjadi. Sekarang sudah terjadi, 3 nyawa sudah hilang. Adakah sebarang tindakan susulan atau bantahan susulan akan dilakukan oleh penduduk kampung? Ya, kami cuba rancang untuk buat bantahan susulan supaya projek di sana berhenti dengan serta-merta. Adakah penduduk setempat diberikan sebarang penjelasan mengenai mengapa ia masih berterusan? Itu saya tak pasti. Sebab apa, benda ni masih berterusan, saya tak pasti. Itu berpunca daripada mana, saya tak tahu. Tapi setahu saya penduduk kehendakkan projek itu diberhenti dengan serta-merta. Secara ringkas, Tuan, pesanan kepada pihak berkuasa di luar sana, bagi pihak penduduk di Baling. Saya bagi pihak penduduk di Baling, kepada masyarakat dan penduduk yang berhampiran sungai, bersiap sedialah sekiranya berlakunya hujan ataupun apa-apalah keadaan, kita kena elaklah daripada berduduk tepi-tepi sungai, sebab mungkin akan berlaku lagi, kemungkinan akan berlaku lagi bencana ini. Tuan, terima kasih. Kita harap semua urusan dipermudahkan dan mangsa akan terus dibantu.